Okay, selamat datang ke channel Seharizal. Jangan lupa subscribe. Baik. Kepupusan haiwan serta haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Okey, tajuk kita kali ini. Kepupusan haiwan bermaksud lenyapnya atau sudah tidak ada lagi haiwan tersebut. Maknanya tak ada, saya tengok mungkin gambar dia ada. Itu maksudnya pupus, kepupusan. Spesies yang pupus ialah spesies yang tidak wujud lagi pada masa sekarang. Tak nampak dah, tak jumpa dah, nak pergi kat zoo pun tak ada. Itu maksud spesies yang pupus. Okey. Alright. Boleh faham? Penemuan fosil adalah bukti kukuh kewujudan hidupan tersebut. Mereka cari, mereka gali pada umat bangunan, mereka jumpa fosil. Yang ni yang dikatakan fosil. Contoh-contoh fosil. Apa dia fosil? Cuba kamu cari maksud dia. Apa dia fosil? Boleh? Search tengok dan cari maksud fosil. Apa dia fosil? Adakah di Malaysia ada jumpa fosil? Haiwan yang telah pupus. Ini contoh haiwan-haiwan yang telah pupus. Gambar pertama tadi burung dodo. Yang ni mamut. Menyerupai seekor gajah hidup pada zaman ais. Itu dia Tasmanian tiger. Lepas itu harimau tu. Harimau bertaring tu. Ni antara contoh-contoh haiwan yang telah pupus. Yang tak ada dah. Kita tak nampak dah. Tak tengok dah. Yang hanya tinggal gambar. Spesies terancam ialah haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Spesies terancam ni dia terancam, dia tak pupus lagi. Populasi haiwan dan tumbuhan yang terancam semakin berkurang. Dia makin kurang, makin sikit. Daripada 200 tinggal 100 tinggal 50. Itu dikatakan terancam. Yang terancam semakin berkurangan. Baik. Ini contoh haiwan. Contoh haiwan yang diancam kepupusan ialah tapir, harimau, orang hutan, penyu, dugong, gajah dan panda. Ini gambar tu ambil dari poster. 10 haiwan yang bahaya, dalam bahaya, di mamalia bahaya di Malaysia. Di Malaysia, dalam seluruh dunia banyak lagi. Contoh tumbuhan yang diancam kepupusan ialah orchid slipper, Rafflesia, pokok periuk kera, anggrek merpati, kacik Fatimah, pokok cengal, meranti dan keruing. Yang ni 3 pokok ni pokok balak. Pokok balak yang bernilai tinggi. Yang ni antara tumbuhan yang diancam kepupusan. Itu gambar Rafflesia dan itulah gambar orchid slipper. Tumbuhan juga diancam kepupusan. Aktiviti manusia merupakan punca utama spesies ini menghadapi ancaman kepupusan. Biar betul. Manusia adalah yang utama. Wow. Baik, aktiviti manusia. Aktiviti yang macam mana yang mendorong kepada kepupusan haiwan. Okey, gambar pertama, pembalakan haram. Pemburuan haram, gambar kedua. Ni apa dia pula? Penerokaan kawasan. Depa teroka. Habis clear. Pembinaan jalan raya. Yang ni antara contoh aktiviti manusia yang menyumbang kepada kepupusan haiwan dan semakin berkurangnya bilangan haiwan dan mereka diancam kepupusan. Pembalakan haram ni macam mana? Balak semua sekali, habis sekali segala-galanya sapu, gambar clear habis. Bencana alam juga turut menyumbang kepada pengurangan bilangan haiwan dan tumbuhan. Banjir, bila banjir ni besar, habis mati, dia nak lari di mana? Mati tenggelam. Gempa bumi. Alright, tapi taklah selalu berlaku. Lepas itu ribut taufan, gambar bawah tu ribut taufan. Ni bencana alam. Bencana alam ni kuranglah sikit berbanding dengan aktiviti manusia. Aktiviti manusia memang memberi kesan yang cukup teruk kepada
nasib haiwan dan tumbuhan di hutan-hutan. Sebab hutan tempat tinggal mereka. Kita tak apa, kita ada rumah. Duduk di rumah kita. Tapi bila hutan tak ada isu. Nak tengok gambar hutan saja. Baik, ni. Baik, apakah perkara lain yang menyebabkan yang menyumbang kepada terancamnya haiwan dan tumbuhan? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Perkara ni juga menyumbang kepada aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kepada ancaman haiwan dan tumbuhan. Air, tumpuan minyak, pembuangan sisa toksik dan sampah, minyak tumpah, buang sampah. Udara, pembakaran terbuka, pelepasan asap, yang ni semua melemahkan burung-burung ni. Pembuangan sisa toksik dan sampah di tanah, yang ni semua menyumbang kepada pencemaran alam yang menyebabkan haiwan nak lari. Gimana nak minum air? Kita minum air tapis. Mereka nak minum air apa? Kita boleh ada penapis udara, mereka nak tapis apa? Tanah kita boleh clear, mereka nak tak clear tanah macam mana? Itu nasib haiwan. Ini contoh gambar-gambar yang menunjukkan pencemaran alam. Gambar pertama tu tumpuan minyak, habis minyak. Kalau haiwan nak buat macam mana? Kita tak apa, kita boleh elak tempat tu. Yang kedua, pembuangan sampah di sungai, di tu tasik habis. Ikan nak minum air apa? Kita ambil air bawah tanah. 3, pembakaran terbuka. 4, buang sampah kat tanah. Tu habis. Penuh sampah. Kesian dia. Yang kelima tu pencemaran asap kenderaan tu. Asap kenderaan ni menyebabkan lemah. Kita pakai mask, duduk dalam rumah, ada aircon dapat tapis, depa lemah macam tu ya, burung lemah tak nampak, haiwan semua. Jadi yang ni semua ni aktiviti ini semua menyumbang kepada menyumbang kepada ancaman kepada haiwan dan tumbuhan. Jadi aktiviti manusia lah yang utama. Baik, harap kamu faham. Jangan lupa subscribe kepada channel Sir Harizal. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.